Satu lagi peristiwa penting yang berlaku selepas tamatnya Perang Dunia Kedua ialah Amerika Syarikat telah menduduki dan membantu membina semula negara Jepun. Ini selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Ini adalah sebagai tindak balas pihak berikat berikutan Jepun adalah negara yang terlibat secara langsung dalam Perang Dunia Kedua dan yang menjadi ataupun membuat peperangan itu memasuk tahap yang kedua, itu perang di Asia Pasifik. Dengan kekalahan di Jepun, berarti Jepun menjadi negara yang kalah dalam peperangan. Ini telah menyebabkan Jepun terpaksa akur kepada kehendak pihak bersekutu pada waktu itu. Perang dingin antara Amerika Syarikat dan Rusia semakin hangat apabila berlakunya pemberontakan anti-komunis di Hungaria dan juga di Czechoslovakia pada tahun 1940-an dan juga tahun 1950-an. Akibat mereka ditindas secara paksa oleh United Socialist Soviet Russia. Dan pada masa ini juga berlaku permulaan zaman atom, di mana tahun 1949 Soviet telah melakukan ujian bom nuklear yang pertama yang dihasilkan oleh Kesatuan Soviet. Amerika Syarikat pula telah memulakan pembinaan bom hidrogen ataupun bom nuklear. Jadi dalam masa 50 tahun selepas ini berlaku perlumbaan senjata yang ketara antara dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan Rusia, untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan senjata mereka dan persaingan untuk menguasai perniagaan ataupun penjualan senjata di peringkat antarabangsa. Semasa Perang Dingin juga berlaku perlumbaan angkasa, di mana pertandingan untuk merebut ruang angkasa. Ini tahun 1957 pelancaran Soviet Sputnik dan Amerika Syarikat pula memulakan agensi angkasa lepasnya ataupun NASA. Jadi penggunaan peralatan satelit oleh perisik-perisik juga telah diusahakan. Dan pada tahun 1958 Amerika Syarikat telah menghantar penjelajah, dan tahun 1969 manusia pertama mendarat di bulan. Ini adalah antara contoh persaingan antara dua kuasa besar pada waktu itu dalam era Perang Dingin, iaitu Amerika Syarikat dan juga Soviet Russia. Dari tahun 1945 hingga tahun 1949, Amerika Syarikat telah berjaya mengekang komunis di Eropah. Tetapi selama 40 tahun masa akan datang, Perang Dingin semakin meningkat ketika komunis menyebar ke Asia, Afrika dan juga Amerika Latin. Jadi Perang Dingin semakin meningkat ketika senjata nuklear baru diperkenalkan. Kegiatan pengintipan ini semakin meningkat. Perang telah mula di Eropah, di Korea, Vietnam dan juga di Afghanistan. Ini telah menyebabkan perang dingin ataupun hubungan antara Amerika Syarikat dengan Kesatuan Soviet semakin tegang, disebabkan oleh beberapa krisis yang berlaku di dunia pada waktu itu. Misalnya kalau pelajar lihat dalam peta ini, di 1982 di Cuba, 1986, 1991 di Guatemala, El Salvador, di Nicaragua, di Amerika Selatan. Juga berlaku di Afghanistan 1999, Vietnam War ataupun Perang Vietnam 1957, 1975, juga berlaku di Indonesia, di East German 1948, 1949, 1981. Itu apa yang berlaku di Korea. Perang Korea tahun 1950 hingga tahun 1953. Ini semua telah mewujudkan satu ketegangan antara hubungan Amerika Syarikat dengan Rusia, dan pada masa yang sama telah menyebabkan berlakunya saingan dari segi senjata di dunia pada waktu itu, antara kedua-dua blok ini yang bersifat demokratik dan juga berfahaman ideologi komunis yang diketuai oleh Rusia.